Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Malam ni kita sambung biografi ataupun latar belakang berkaitan dengan penulis kitab kita ini, yakni Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, kitab Talbis Iblis. Dalam pengajian yang lepas, kita telah membicarakan tentang nama penuh dia, tempat lahirnya, dan kehidupan dia di peringkat awal, termasuk bagaimana dia memilih gurunya. Dalam pengajian kita yang lepas, kita telah melihat bagaimana penting kita memilih guru. Kita nak jadi orang yang bagus, guru kita mesti pilih dengan hati-hati. Kalau kita tidak memilih guru, kita belajar agama ni dengan cara ikut suka kita, maka kita takkan dapat ilmu yang bermanfaat. Kita takkan dapat menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh. Maka untuk menjadikan diri kita orang yang baik-baik dan orang yang hebat, maka contohilah Imam Ibn Jauzi, bagaimana dia mencari ilmu dengan cara memilih para ulama yang terkemuka pada zamannya, sehingga menghasilkan natijah yang baik kepada dirinya, sehingga akhirnya dia sendiri menjadi ulama dan manusia menimba ilmu daripadanya. Maka kita sambung bagaimana usaha Imam Ibn Jauzi di dalam memilih para ulama. Para ulama banyak yang memuji Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ibn Jauzi ni satu orang yang mendapat pujian ramai di kalangan para ulama, termasuk ahli-ahli sejarah juga menyebutkan banyak kebaikan berkenaan dengan Ibn Jauzi. Kata Ibn Khallikan, dia kata Ibn Jauzi adalah ulama yang paling alim. Ulama yang paling alim. Kalau tuan-tuan perasan, kita mengaji kitab, penulis kitab tu setengah-setengah tu dia tulis Al-Allamah, kan? Al-Allamah. Kalau tuan-tuan tengok ada perkataan Al-Allamah, maka itu tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia merupakan satu orang yang digelar dengan Al-Allamah kerana kealiman dia dan kerana ilmunya yang banyak, dan dia diiktiraf akan kealiman dia oleh ulama-ulama pada zaman dia dan selepasnya. Baik, apa dia kehebatan Imam Ibn Jauzi ini? Ibn Khallikan kata dia seorang imam
dalam bidang hadis dan merupakan seorang ahli motivasi ulung pada zaman dia. Itu kata Ibnu Khallikan berkenaan dengan Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dia adalah seorang imam yang unggul dalam ilmu tafsir, dalam memberikan nasihat dan juga sejarah. Macam kita mengaji malam ni tuan-tuan, Talbis Iblis, dia merupakan satu kitab yang banyak memberi fokus kepada kritikan dan nasihat. Dia kritik kesalahan-kesalahan yang berlaku pada zaman dia melalui pemerhatian dia, yang dia tengok, yang dia nampak, dan dia tunjukkan kepada kita tentang kesilapan-kesilapan itu. Termasuk bila tuan-tuan belik kitab ni, tuan-tuan akan tengok antara golongan yang dia kritik tidak terlepas golongan para ulama sendiri, para ahli hadis, ahli ibadah, para da'i, penceramah, pendakwah dan sebagainya. Dia tulis kitab bukan sahaja cerita pasal maksiat yang biasa kita tengok, yang kita kata konsert, orang menyanyi, muzik, hiburan. Bukan sekadar itu. Tapi dia tidak tinggalkan golongan yang dianggap mulia dalam masyarakat, seperti para ulama, para fuqaha, para muhaddithun dan sebagainya. Baik, Imam Ibn Jauzi terkenal dengan piawaian dia, dalam memberi nasihat. Macam mana dia ni, bila dia bagi nasihat, dia ada SOP dia ada parameters dia, dawabit. Kata Imam Ibn Katsir, Ibn Jauzi mempunyai keunggulan dalam bidang ceramah yang tidak boleh diatasi oleh sesiapa pun. Jadi Imam Ibn Jauzi ini satu orang yang zaman dia terkenal dengan ceramah dia, yang mana piawaian dia tidak dapat ditandingi dalam bidang ini. Sama ada jikalau dilihat dari segi kaedah, metod yang diaplikasikan, ataupun pilihan kata-kata dia dalam ceramah dia, kefasihan tutur kata dia, ketinggian bahasa ataupun balaghah dia, keindahan susunan kalimat yang dia gunakan, pengaruh dia yang kuat, makna yang dapat diselami yang mempesonakan, serta pendekatan terhadap sesuatu yang asing dengan perkara-perkara realiti yang dia tuangkan dalam ungkapan singkat yang mudah difahami. Bila dia bercakap berasaskan kepada realiti. Mana kita boleh tengok dalam masyarakat kita ni benda hak dia kata. Dia bukan kata bercakap benda yang lama, tapi dia juga membawakan kepada kita isu-isu semasa yang ada pada zaman dia, yang mana orang yang mendengar tutur kata dia boleh melihat sendiri contoh-contoh yang dia sebut. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Imam Ibn Jauzi. Dan dia kata bahawa yang menghimpunkan makna yang kaya ke dalam kalimat yang sederhana. Ada orang, tuan-tuan, kita mengaji dengan dia, sama ada tuan-tuan mengaji dalam kuliah macam ni di masjid, ataupun tuan-tuan mengaji dengan profesor, dengan pensyarah di universiti. Ada orang, semakin lama kita mengaji dengan dia, semakin kita tak faham. Bila semakin tak faham tu, setengah orang dia buat kesimpulan apa? Dia kata tinggi ilmu ni. Pasal apa semakin tinggi ilmu? Sebab makin lama mengaji makin tak faham. Ni guru yang bagus tuan-tuan, tenaga pengajar yang bagus. Katalah tuan-tuan nak pilih guru untuk datang mengajar tuan-tuan, kuliah ceramah di masjid tuan-tuan. Antara kriteria guru yang bagus ialah dia boleh simplify, dia boleh permudahkan benda yang kompleks, benda yang complicated, benda yang nampak berserabut, dia boleh uraikan satu persatu jadi nampak mudah. Kalau tuan-tuan ada tenaga pengajar macam ni, benda yang kompleks, isu yang complicated, benda yang susah nak faham,
tapi bila tuan-tuan panggil dia ajar dekat tuan-tuan, tuan-tuan kata mudah ya. Maka itu menunjukkan bahawa dia mempunyai skill sebagai tenaga pengajar yang sebenar. Tuan-tuan mengaji benda yang payah dengan dia, tuan-tuan kata mudah sangat benda ni, tak susah pun. Maknanya dia mempunyai kebolehan dalam menguraikan masalah. Dia pecah-pecahkan masalah tu supaya tuan-tuan senang faham. Itu guru yang terbaik. Tapi orang kita biasa ngaji lagu tu dia tak rasa hebat. Dia rasa hebat ni bila keluar daripada kuliah rasa pening. Hak tu rasa hebat. Payah mengaji hari ni, kan? Rasa penuh dalam kepala ni, ketat. Kita lagu tu. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Yang bagusnya ialah bila kita mengaji dengan satu orang, dengan satu guru, kita nampak benda hak dia kata tu, kan? Kita keluar daripada bilik kuliah, kita keluar daripada tempat kita belajar, kita rasa ringan. Sebab kita nampak semua benda. Kita tak rasa susah pun mengaji. Itu yang bagus, kan? Tapi walau bagaimanapun saya tak nafikan bahawa ada ketikanya bila kita mengaji benda yang susah ni, dia memang sangat susah untuk difahami. Ada juga. Tapi kalau boleh ada tenaga pengajar yang boleh uraikan benda yang susah tu jadi senang, itu yang terbaik. Baik. Maka bila kita bercakap, tuan-tuan sekalian, tentang metod yang digunakan oleh para ulama seperti Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, kita tengok, tuan-tuan sekalian, bagaimana kita diajar tentang ciri-ciri guru yang betul, kan? Ciri-ciri guru yang betul. Sebab ada juga guru tetapi dia tergolong di kalangan ulama usu, kan? Ulama yang jahat. Maka kita tak mau, kan, terpedaya dengan orang yang nampak alim tapi dia ni adalah orang yang jahat. Kita tak mau. Macam mana kita nak bezakan? Macam mana kita nak bezakan tentang orang alim yang bagus dengan orang alim yang munafik, yang jahat ataupun yang tidak bagus? Baik. Maka para ulama memberikan beberapa panduan kepada kita yang mudah untuk kita tengok. Yang pertamanya ialah orang tu walaupun dia alim tapi dia bukan ulama Islam. Dia adalah orientalis barat. Tuan-tuan mengaji dengan dia, maka tuan-tuan takkan faham Islam ni dengan cara yang betul. Saya jumpa ada beberapa orang, dia suka belajar dengan orientalis. Sebab apa? Sebab dia kata bahan bacaan dalam English, dalam bahasa Inggeris ni di Malaysia ni tak banyak. Sedangkan dia orang ni di rumah pun tidur pun mimpi cakap orang putih. Jadi macam mana dia tak berapa selesa belajar agama dalam bahasa Melayu. Sedangkan kita di masjid ni semua cakap Melayu. Jadi bila dia pilih bahan bacaan dalam English, maka sumber dia tu sangat terhad. Maka dia memilih untuk belajar dengan orientalis. Maka bila belajar dengan orientalis, tuan-tuan, contohnya di Quranic exegesis, tafsir Quran, maka dia belajar dengan orientalis yang tidak beriman dengan Quran itu sendiri, maka dia tak akan dapat untuk memahami Al-Quran dengan cara yang betul. Jadi yang pertamanya bila kita belajar, kita kena belajar dengan ulama Islam yang muktabar, yang diterima oleh umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama yang kita pilih, orang alim yang kita pilih, jangan orang alim yang ada syubhah. Yang ada syubhah. Syubhah ni maksud apa? Dia meragukan. Dia bukan tidak alim, tapi bila kita tengok dia, kita jadi confused, kita keliru. Dia alim, pada masa yang sama kita rasa ada benda pelik dengan dia. Saya nak bagi contoh kat tuan-tuan. Masa saya mula-mula masuk UIA, saya antara sebab masuk UIA ni, tuan-tuan, sebab saya suka sangat UIA ni. Saya tengok bilik kuliah dia, masuk bilik kuliah yang pertama tengok
kuliah dalam English. Tengok bilik kuliah yang sebelah sana pula belajar dalam bahasa Arab. Saya kata, aku nak cari dalam dunia ni satu universiti yang mana kelas dia sekejap English, sekejap Arab memang tak ada. Di UIA sahaja ada. Zaman tu, tahun 89 saya masuk UIA. Sebab itu saya tolak tawaran pergi ke luar negara, sebab saya jatuh cinta kepada bi'ah yang ada, suasana yang ada di UIA. Masuk kelas, yang ni belajar dalam English, yang ni belajar dalam bahasa Arab. Jadi UIA ni yang bagusnya tuan-tuan, dia ada setiap semester dia ada apa yang dipanggil sebagai ibadah camp ibadah. Setiap semester bila masuk je cuti, dia ambil beberapa hari tu buat ibadah camp, ataupun permulaan semester buat ibadah camp. Jadi dia nak bentuk pelajar itu supaya bagus syahsiah dia, amalan dia dan seumpamanya. Jadi kita pun pergilah tengok ibadah camp. Seronok. Sebab apa? Sebab penceramah dia profesor, pensyarah daripada Malaysia pun ada, luar negara pun ada, Mak Saleh American pun ada, lepas tu Egyptian, Mesir, apa semua, dia campur. Jadi kita seronok. Kita rasa kita benar-benar berada dalam universiti yang berstatus antarabangsa. Sehinggalah datang satu penceramah, nama dia Aminah Wadud. Saya tak tahu lah tuan dah kenal ke tak. Aminah Wadud. Masa tu dia belum kontroversi macam yang tuan-tuan tengok kemudian ni. Nama Aminah Wadud. Tengok, oh dia ni scholar, seorang sarjana, tapi tudung tak pakai. Kan? Tudung tak pakai. Kita masa tu tuan-tuan budak lagi, berumur 18, duk mengaji, tengok Aminah Wadud cakap pasal agama, tapi tudung dia pakai scarf kecil. Kita rasa, oh, hebat ni, ilmu ni hebat. Pasal apa? Sebab pelik sangat. Kita manusia ni dia mudah kita rasa macam tu. Dahlah kita dengar pasal agama dalam English. Kita dekat kampung belajar agama dalam bahasa Melayu dengan bahasa Arab, tapi ni dalam English. Orang Amerika, lepas tu tudung pun tak pakai. Kita rasa, oh, ni hebat. Jadi macam tu mudah. Tuan-tuan sekalian, kita ni kadang-kadang kita boleh terpedaya dengan benda-benda macam tu. Tapi masa tu dia belum create kontroversi lagi. Selepas itulah muncul cerita macam-macam, gambar dan sebagainya. Orang perempuan mengimamkan jemaah lelaki dan sebagainya. Kemudian barulah keluar benda-benda kontroversi dan dia tidak lagi bersama dengan UIA. Itu contoh mudah, tuan-tuan. Bukan kata tidak alim, ilmu banyak, tapi dia ada syubhah. Kita tengok dia pun kita rasa pelik. Tapi bila bercakap perkara-perkara tertentu dalam agama, kita rasa dia hebat. Tapi dia syubhah, dia bercampur. Ada liberalnya, kan, ada fahaman secularismnya dan sebagainya. Ini yang kata bila kita mengaji, tuan-tuan, kita kena pilih sebagaimana Imam Ibn Jauzi lakukan. Kita kena tapis. Jangan dengan sebab dia alim, walaupun dia tu syubhah, kita mengaji juga dengan dia. Maka itu akan timbulkan masalah. Satu lagi yang diperingatkan oleh para ulama kepada kita ialah ulama yang tuan-tuan nampak dia ni memang ada nafsu untuk kuasa. Tuan-tuan kena hati-hati dengan orang alim yang macam tu. Dia ada nafsu yang tidak berpandu kepada Quran dan Sunnah. Dia tamak kepada kuasa, dan dia satu orang yang terlalu tamak dalam mengumpulkan harta. Kekayaan dia pelik. Kalau tuan-tuan tengok ulama yang macam ni dan tuan-tuan tengok cara dia kumpulkan harta dengan cara yang pelik, lepas tu dia halalkan benda-benda yang kita tahu semua benda tu batil, benda tu haram ataupun syubhah, maka ini antara ulama yang kita mesti jauhi. Dia sibuk mengumpulkan pengikut, dia tidak pentingkan kebenaran, yang dia pentingkan populariti, kemasyhuran. Yang ni bahaya. Ini antara benda-benda yang mudah untuk tuan-tuan tengok zahir dia macam mana.
Bila bercakap bab halal haram, nampak dia warak sangat. Tapi bila kita tengok cara dia kumpul harta kekayaan, tu dia lipat semua. Dia ambil semua, dia tak kira halal haram. Benda yang dah kita semua tahu, pelaburan macam tu, investment macam tu tak boleh, dia kata halal, dia kata harus, dia kata boleh, maka yang tu kena hati-hati. Kan? Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata macam mana kita nak cam ulama yang jahat ni? Dia kata ialah orang yang ulama yang mengajak orang ramai kepada kesesatan dan kekufuran. Dia ulama, bukan kata dia tidak alim, bukan kata dia jahil, dia ulama. Tapi bila dia mengajak orang kepada kesesatan, kepada kekufuran, kepada bid'ah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka itu adalah ulama usu'. Kata Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, dia kata ulama usu' ialah mereka yang rosak di kalangan ulama kita, yang mana mereka ini menyerupai kaum Yahudi, dan mereka rosak daripada ahli ibadat kita, menyerupai orang-orang Nasara. Dia dua, tuan-tuan. Imam Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala disebut dua, kerosakan Yahudi dan satu lagi kerosakan ibadat. Yahudi sebab apa? Yahudi sebab kehebatan ulama dia. Tapi ulama dia menghalalkan, mengubah hukum hakam agama, menghalalkan benda haram, mengharamkan benda halal. Dia ubah hukum. Itu kejahatan orang Yahudi. Nasara pula, kerosakan dia dari segi apa? Dari segi ibadah. Ibadat dia tu rosak. Sebab tu dia menyembah Nabi Isa alaihissalam. Dia angkat Nabi Isa jadi Tuhan. Jadi kita jangan angkat siapa-siapa jadi Tuhan. Walaupun Nabi kita pun, kita tak boleh angkat Nabi kita jadi Tuhan. Tak boleh. Jadi yang bagus ni kita belajar dengan siapa, tuan-tuan? Yang bagusnya ialah kita belajar dengan orang yang ikhlas dalam dia berdakwah, dalam dia bimbing kita. Itu orang yang bagus. Kan? Lepas tu siapa lagi orang yang bagus? Itu orang yang tidak riak. Kan? Orang yang ada ilmu agama, yang mana orang ini, tuan-tuan sekalian, dia juga ada ilmu tentang siapa yang dia nak dakwah. Kita bercakap di kampung lain, kita bercakap di rumah taman orang profesional kerja hebat-hebat lain. Dia tak sama. Kawan saya, dia pergi khutbah Jumaat di satu kampung. Ni kampung sungguh lah. Bukan macam Semilang ni bukan kampung, tuan. Semilang ni tengah-tengah bandar, city center Semilang ni. Sahabat saya ni dia khutbah di satu kampung. Memang orang kampung sungguh. Tuan-tuan tahu orang kampung ni macam mana? Orang kampung ni, kalau tuan-tuan balik tengok cerita Nabi dengan para sahabat, tuan-tuan tahu perbandingan orang kampung zaman Nabi macam orang Badui. Lagu tu orang Badui. Orang Badui lagu mana, tuan-tuan? Orang Badui. Orang Badui ni masuk masjid dia kencing. Tu Badui. Macam masjid kita kan? Orang tak tahu apa-apa, orang bukan Islam ke pelancong ke, dia tak biasa dengan masjid, dia ingat tempat wuduk tu tempat kencing. Jenuh tok siap nak kena cuci apa semua. Ada lagu tu. Jadi sahabat saya ni, tuan-tuan, pergi dalam kampung, orang kampung. Sahabat saya ni pula khutbah dia memang antara khutbah yang terbaik lah. Dia pandai dalam ceramah. Tengah khutbah pegang tongkat ni, tuan-tuan, satu pakcik yang duduk depan dia ni, dia bangkit, dia bangun, dia keluar daripada masjid, dia masuk balik, dia bawa baldi. Dalam baldi tu ada ayak. Dalam baldi tu ada ayak, ada air. Lepas tu dia letak dekat dengan tongkat yang kawan saya duk pegang tu. Dia bagi isyarat, suruh angkat tongkat tu, letak dalam baldi. Dia nak buat apa? Dia nak buat air tawar. Dia nak buat air, nak berubat orang. Tuh, nak kata orang kampung.
dia bercampur dengan benda karut, benda hak lagu tu dia rasa hebat sangat, maka dia kata kena ambil kemuliaan apa ni ustaz tadi. Cara faham agama orang kampung, orang tak mengaji, orang jahil. Kita tuan-tuan, kita di Penang ni tuan-tuan, kita tak buat benda-benda lagu ni. Kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita cerdik dan kita ada ilmu. Maka sebab itu bila kita jadi guru tuan-tuan, bila kita jadi guru, kita jadi pendakwah, kita jadi penceramah, kita kena tahu dengan siapa yang kita akan berceramah, supaya kita boleh tentukan tinggi atau rendah mana ilmu yang kita nak sampaikan kepada para pendengar ataupun kepada hadirin yang hadir dalam majlis tersebut. Dan selain daripada itu, kita juga hendaklah beramal dengan apa yang kita perkatakan. Kerana Allah Ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan Allah apabila kamu berkata apa-apa yang tidak kamu lakukan. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita mengajar orang, kita kena usaha kita lakukan, kita buat benda yang kita ajarkan kepada orang. Jangan kita ni pandai nasihat orang, tapi kita sendiri tak buat benda yang kita nasihatkan kepada orang lain. Baik, perenggan seterusnya, namun Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala ragu-ragu dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ibn Rajab, bahawasanya dia berkata, berkenaan dengan hal ini para ulama mengingkari Ibn Jauzi dengan keras. Maknanya Imam Ibn Jauzi ni dia tidak lepas daripada kesilapan, dan dia tidak lepas daripada kritikan para ulama yang tidak setuju dengan dia. Tuan-tuan kena tahu, kita alim macam mana sekalipun tetap akan ada kesilapan kita. Kita alim macam mana sekalipun, kita takkan dapat persetujuan semua orang. Mesti ada orang yang tidak setuju dengan kita, walaupun ilmu kita hebat macam mana sekalipun. Apa isu berkaitan dengan Imam Ibn Jauzi? Iaitu dalam masalah takwil. Dan masalah takwil, sifat-sifat Allah. Padahal pengetahuannya mengenai hadis-hadis dalam masalah ini begitu luas, akan tetapi dia tidak mampu mengurai syubhah-syubhah mutakallimin, yakni ahli kalam. Dia sebenarnya tuan-tuan, dalam isu ilmu tauhid, ilmu akidah ni memang ulama berbeza pendapat. Ada aliran yang kita panggil mazhab khalaf, mereka bersetuju dengan takwil, manakala manhaj salaf mereka tidak bersetuju dengan takwil. Maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala, dia kata, aduhai, sekiranya Ibn Jauzi tidak menyalahi takwil, tidak menyelami takwil, dan tidak menyalahi imamnya. Jadi Imam Az-Zahabi tidak setuju dengan penerimaan Imam Ibn Jauzi dalam masalah takwil. Ini contoh yang saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Dalam masalah takwil ni, ulama sendiri berbeza pendapat sesama mereka. Apa dia takwil tuan-tuan? Contoh mudahnya bila kita bercakap tentang takwil, contohnya bila dalam nas menyebut yadullah. Yadullah bila kita translate dalam bahasa Melayu, maksud dia tangan Allah. Manhaj khalaf ataupun manhaj takwil, mazhab takwil, dia kata kita tak boleh terjemah tangan Allah. Yadullah, yad tu tangan. Bila yadullah, kita tak boleh terjemah tangan Allah, sebab dia jadi sama dengan makhluk. Maka aliran yang dipanggil sebagai manhaj takwil ataupun mazhab takwil ini, dia kata wajib kita takwil. Jangan kata tangan Allah,
tapi kita terjemah kepada kekuasaan Allah. Itu contoh kan. Yad itu dengan makna tangan. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan, macam mana para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Contohnya tuan-tuan, ulama besar seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, termasuk ulama yang tidak sunyi daripada dikritik oleh ulama yang berpegang kepada manhaj salaf dalam masalah asma dan sifat. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya ialah berkenaan dengan Imam Ibn Hajar bila dia syarah perkataan wajhullah. Wajhullah bahasa Arab, bahasa Melayu wajah Allah ataupun muka Allah. Tapi kata Imam Ibn Hajar, wajhullah dengan makna rahmat Allah. Maknanya di situ Imam Ibn Hajar dia takwil perkataan wajhullah. Dia takwil. Dia tidak isbat perkataan wajhullah, wajah Allah, tapi dia takwil. Dia kata wajhullah adalah rahmat Allah. Menyebabkan para ulama mengkritik kan pendekatan yang diambil oleh Imam Ibn Hajar dan juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ni saya nak tunjuk dekat tuan-tuan bahawa kita jaga ilmu kita macam mana sekalipun, tetap ada pendapat kita yang tidak sama dengan orang. Tetap ada pendapat kita yang akan menyebabkan kita dikritik oleh orang lain. Tak ada manusia dalam dunia ni yang selamat daripada kritikan. Tak ada. Kalau ada, tuan-tuan tunjuk kat saya, siapa dia ulama dalam zaman kita yang tuan-tuan nampak yang masih hidup. Hak mati tu payah sikit kita nak cerita. Hak hidup yang adalah, yang mana benda hak dia cakap semua orang terima. Tak ada. Mesti ada orang tak terima. Bagus dia macam mana sekalipun, alim dia macam mana sekalipun, katalah dia yang paling alim pada zaman ni, tetap ada orang tak setuju dengan dia. Itu benda biasa, tuan-tuan sekalian. Maka timbullah masalah yang mana ada orang yang keterlaluan. Dengan sebab Imam Ibn Hajar dan Al-Imam An-Nawawi mentakwilkan dalam beberapa perkara, lalu mereka membuat tuduhan terhadap Imam Ibn Hajar dengan tuduhan bahawa Imam Ibn Hajar adalah ahli bid'ah. Oh, berat tu. Ahli bid'ah dan juga sesat. Boleh tak kita sampai tahap kata dekat ulama besar ni sebagai bodoh, bid'ah dan sesat? Kita tak setuju dengan Imam Nawawi, kita kata Imam Nawawi sesat. Boleh tak? Tak boleh. Kita kata Imam Nawawi ni ahli bid'ah. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Khilaf adalah benda biasa. Apatah lagi apabila dia datang daripada ulama yang besar, yang dianggap sebagai ulama yang muktabar. Sehingga kan ada orang yang bodoh tuan-tuan, mereka kata wajib dibakar kitab Imam Ibn Hajar seperti Fathul Bari yang syarah kepada Sahih Bukhari. Dan ada yang kata wajib bakar syarah Muslim yang merupakan kitab huraian kepada hadis-hadis Imam Muslim yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini adalah perbuatan orang-orang yang bodoh, yang tergesa-gesa dalam menyesatkan ulama yang muktabar. Kita tak setuju tak apa tuan-tuan, tapi jangan mudah kita hukum ulama itu sebagai ahli bid'ah. Sebab tidak ada siapa pun yang boleh bagi jaminan kalau dia ulama, dia takkan buat silap. Yang tidak buat silap ni tuan-tuan hanyalah Allah, yang suci daripada segala kesilapan, yang suci daripada segala kesalahan, yang suci daripada segala kelemahan dan kecacatan, hanyalah Allah. Selain daripada Allah,
mereka takkan bebas daripada kesilapan, kecacatan, kelemahan dan seumpamanya. Maka walaupun kita tidak bersetuju dengan pendapat beberapa ulama, tapi hendaklah kita berbaik sangka kepada mereka, mendoakan mereka mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu antara perkara yang patut kita lakukan. Contoh, ditanya kepada Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, bagaimana sikap kita terhadap beberapa ulama yang mentakwilkan sifat-sifat Allah, seperti Imam Ibn Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Jauzi yang kita belajar kitab malam ni. Apakah mereka ni masih dianggap sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah, sedangkan mereka melakukan kesilapan kerana melakukan takwil? Apa kata Lajnah Daimah, tuan-tuan? Kata Lajnah Daimah, dia kata sikap kita kepada Ibn Jauzi, kepada An-Nawawi, kepada Ibn Hajar, yang mana mereka ini terdiri daripada ulama yang mentakwilkan sebahagian daripada sifat-sifat Allah. Dia kata bahawa menurut kami mereka semua itu adalah ulama-ulama muslimin yang ilmu dia bermanfaat bagi umat. Tengok. Padahal tuan-tuan, Lajnah Daimah ni satu jawatan kuasa fatwa Saudi yang sangat keras dalam masalah takwil. Mereka tak terima takwil. Tapi bila ulama sendiri berbeza pendapat, Lajnah Daimah mengambil pendekatan berlembut. Lajnah Daimah kata mereka ini adalah ulama muslimin yang ilmu mereka bermanfaat bagi umat. Tengok adab. Kita berbeza pendapat dalam masalah takwil ni apa semua. Oh, jangan jemput ustaz ni sesat. Ni perangai orang kita bergaduh kan. Ustaz ni pergi hasut AJK, jangan jemput ustaz ni begitu begini. Padahal itu adalah khilaf yang biasa, perbezaan pendapat yang masih dalam lingkungan muktabar, yang mana kita kena menghormati di antara satu sama lain, dan kita tidak sepatutnya menjadikan itu sebagai punca perbalahan sesama kita. Samalah juga ada orang tanya, azan dulu aja. Terus. Ada orang tanya kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkenaan dengan ulama yang buat silap dalam masalah akidah. Ada ulama tapi dia buat silap dalam masalah akidah, dalam masalah nama Allah, dalam masalah sifat-sifat Allah. Macam mana ni ulama yang macam ni? Saya ada kawan, tuan-tuan, dia ni lecturer, pensyarah di sebuah institusi pengajian tinggi. Dulu-dulu dia tak mau kuliah, dia ustaz, dia tak mau mengajar ni, dia tak mau. Sedangkan saya keluar UIA, datang Penang, terus aktif dengan kuliah. Jadi saya tanya dia, kenapa dia tidak terlibat dalam aktiviti mengajar di masjid, di surau di Penang? Sebab masyarakat perlu kepada orang-orang yang macam dia ni. Ada kelulusan, akhlak peribadi pun baik, tidak merapu dalam ceramah, dalam kuliah. Dia kata apa kat saya, tuan-tuan? Dia kata dia takut buat silap. Dia takut buat silap. Dia takut bila kuliah ni dia tersilap dalam menyampaikan ilmu. Saya kata dekat dia, entah tunjuk dekat ana sekarang, siapa dia penceramah di Malaysia ni yang entah nampak dia tak pernah buat silap. Tunjuk. Buat mai satu nama. Tak payah banyak nama. Satu nama cukup. Satu orang ustaz, satu orang ulama, penceramah, tok guru yang entah kenal di Malaysia ni yang tak pernah silap dalam kuliah dia, dalam ceramah dia. Dia senyap, dia tengok saya, dia kata, betul juga dia. Silap ni benda biasa sebab kita manusia.
Cuma kita kena ada keinginan dan kesanggupan untuk perbetulkan kesilapan kita dan terima bila orang tegur kita. Itu yang kita kena ada. Maka kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bila orang tanya dia pasal ulama yang buat silap ni dalam masalah ilmu akidah, pasal nama Allah, pasal sifat Allah, ulama sendiri buat silap. Macam mana sikap kita terhadap ulama yang macam ni? Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata, cuba engkau bagi contoh siapa dia ulama yang kau maksudkan tu. Maka orang yang bertanya ni kata seperti Al-Imam Zamakhsyari, Zarkashi dan lain-lain. Zamakhsyari ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan mengaji kitab-kitab tafsir, kita akan jumpa nama ulama tafsir yang bernama Zamakhsyari, Tafsir Al-Zamakhsyari. Dia ada tafsir dia sendiri. Jadi orang yang tanya ni kata, orang yang bertanya ni dia bagi contoh Zamakhsyari dengan Zarkashi. Syekh Utsaimin tanya lagi, Zarkashi tu silap dia apa? Apa silap dia? Orang yang bertanya kata, silap dia dalam masalah dia menghuraikan nama Allah dan sifat Allah. Dia silap ketika dia menghuraikan nama Allah dan sifat Allah. Tuan-tuan tahu apa respon jawapan daripada Syekh Utsaimin kepada soalan tadi? Yang mana orang tu sebut nama ulama yang silap. Dia kata memang ada beberapa orang yang menisbahkan diri dia kepada kelompok tertentu dengan membawa panji-panji bid'ah. Seperti Mu'tazilah, yang mana dalam Mu'tazilah ni Zamakhsyari ni dia seorang Mu'tazili. Dia ni Mu'tazilah. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji kitab tafsir Zamakhsyari, kalau tuan-tuan orang awam jangan main baca lagu tu. Nak kena pandai pilih apa yang kita nak ambil daripada kitab dia. Dia seorang ulama yang besar, tapi dia Mu'tazili. Dia menamakan orang-orang yang menetapkan sifat Allah sebagai hasyawiyah, mana tak boleh dipercayai. Siapa yang ithbat sifat Allah, dia satu orang yang tak boleh dipercayai, ataupun mujassimah dan menyesatkan mereka. Tu siapa dia? Zamakhsyari. Mana siapa yang kata yadullah tu tangan Allah, ataupun Allah Ta'ala di langit, maka dia dihukum sebagai hasyawiyah, tidak boleh dipercayai oleh Zamakhsyari. Dan Zamakhsyari kata tu orang yang mujassimah, puak mujassimah, dan dia menyesatkan mereka. Maka kata Syekh Utsaimin, sebab tu siapa yang membaca kitab Al-Kasyaf oleh Zamakhsyari dalam mentafsirkan Quran, kena hati-hati. Bukan suruh reject, dia tak suruh reject, tapi bila kita ambil tafsir dia, kita mengaji tafsir dia, hati-hati pasal pendapat dia berkenaan dengan sifat Allah. Dan kata Syekh Utsaimin, kitab dia tuan-tuan, pasal apa Zamakhsyari ni, Al-Kasyaf oleh Zamakhsyari ni, ulama tidak bakar kitab tu? Kenapa ulama tidak humbankan kitab yang dikarang oleh seorang Mu'tazili seperti Zamakhsyari? Humban dalam longkang. Dah kata dia sesat, dah kata tak boleh pakai pendapat dia berkenaan dengan sifat Allah, nama Allah tak boleh pakai. Pasal apa tak buang? Tuan-tuan tengok apa kata Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin kata kitab tafsir itu Al-Kasyaf oleh Zamakhsyari itu, dia kata mempunyai nilai balaghah yang baik. Dia balaghah dia baik, bagus, banyak memberikan manfaat. Cuma dia bahaya bagi siapa-siapa yang tidak memahami isu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nampak tak? Walaupun ada kesilapan dalam kitab Al-Kasyaf, tapi ulama tak suruh buang, sebab masih banyak manfaat dalam kitab tu. Dan kata Utsaimin, orang seperti Imam Ibnu Hajar, seperti An-Nawawi dan sebagainya, sampai ada orang kata bakarlah kitab Fathul Bari. Dia kata jangan,
Sampai kata Ibnu Hajar yang termasuk Asy'ariyah, dia kata tidak, dia bukan Asy'ari. Dan dia kata kerana kedua-dua ulama yang ini, yakni Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi, aku tidak pernah jumpa zaman hari ini orang yang mampu menghasilkan karya seperti mereka berdua. Walaupun dia silap, tapi nak cari orang yang boleh menghasilkan karya macam karya Imam Nawawi, macam karya Imam Ibnu Hajar, zaman tuan-tuan, tak ada orang boleh challenge. Maka ini menunjukkan, dia kata, bahawa hasil karya mereka diterima oleh semua orang. Maka kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi wajar dimanfaatkan, dan tak boleh kita sesatkan mereka. Sebaliknya hendaklah kita berdoa supaya mereka mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh, tuan-tuan sekalian. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.